Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 30 September 2021. Pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ bergerak seiring dan saling melengkapi dengan pelan pembangunan di peringkat nasional. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengalu-alukan rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 yang dibentang Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang akan memastikan Sabah kekal dalam pembangunan arus perdana negara. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan negeri di bawah pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS komited membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk Sabah demi memenuhi aspirasi rakyat. Dalam RM ke-12, Datuk Haji Ji yakin isu berkaitan Sabah terutama Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan diberi perhatian berlandaskan semangat kekitaan sebagai sebuah keluarga Malaysia. InsyaAllah kita optimis selagi mana kita mengutamakan citra kekeluargaan lebih daripada segala kepentingan lain. Isu-isu tertangguh yang melingkari hubungan antara negeri dan persekutuan akan menemui titik kesepakatan demi kelestarian tanah air tercinta. Beliau berucap demikian dalam majlis setahun Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS bersama rakyat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, beberapa projek pembangunan yang amat signifikan dan kritikal di Sabah yang dicadangkan kerajaan negeri telah dimasukkan dalam pelan pembangunan 5 tahun RM ke-12. Antaranya, pembinaan beberapa pos kawalan sempadan yang baharu di antara wilayah Sabah dengan Kalimantan, pelaksanaan program jalinan digital negara Jendela dengan peruntukan RM3.61 bilion, penambahbaikan bekalan elektrik dengan pembinaan loji jana kuasa baharu serta naik taraf talian penghantaran grid Timur Barat Sabah. Pembentangan RM ke-12 juga meningkatkan harapan penduduk pedalaman negeri ini untuk diberi keutamaan menikmati keperluan infrastruktur asas dan aspek pendigitalan lebih baik. Ketika ditemui RTM di Keningau, mereka menyifatkan pembangunan jalan raya, bekalan air bersih dan elektrik selain kemudahan talian komunikasi amat diperlukan di kawasan tersebut. Saya amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dengan peruntukan yang dia umumkan baru-baru ini amat kami perlukan, terutama sekali kami di penduduk pedalaman khasnya di Sabah, di Keningau. Jadi semoga apa yang diumumkan itu betul-betul lah sampai ke kawasan-kawasan yang memerlukan. Orang-orang kampung sangat memerlukan bantuan dari kerajaan lah. Bagi pihak semua yang dapat bantuan dari kerajaan, kami sangat berterima kasih, sangat bersyukur kerana kerajaan tidak melupakan kami. Selain meningkatkan sosioekonomi rakyat, RM ke-12 juga diharap dapat menangani masalah banjir yang kerap berlaku di Tenem. Kerajaan pusat ambil perhatian supaya daerah Tenem ini tidak terlibat setiap kali banjir dan tidak menyusahkan di kampung-kampung. Dan kita minta juga mana-mana sungai yang perlu didalamkan itu, kita akan minta kerajaan mencari jalan untuk kasih dalam. Mulai peruntukan yang diumumkan oleh Perdana Menteri lah. Kerajaan negeri membenarkan waktu operasi perniagaan di seluruh negeri bermula 5 pagi hingga 12.30 malam berkuat kuasa esok. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata operasi itu membabitkan beberapa aktiviti perniagaan antaranya berkaitan makanan dan stesen minyak. Datuk Masidi dalam kenyataan berkata bagi kedai runcit, kedai serbaneka, pasaraya mini, pasaraya dan kompleks beli-bela hanya melibatkan subsektor dibenarkan beroperasi dari 6 pagi hingga 10 malam. Manakala stesen minyak termasuk kedai serbaneka di stesen minyak dibenarkan beroperasi bermula 5 pagi hingga 12.30 malam. Sementara itu, pengusaha restoran termasuk di hotel, rumah kelab sukan dan rekreasi, kedai makan, gerai makan, kenderaan bersaji, penjajah tepi jalan, penjajah beredar, medan selera, pusat penjajah, gerai makan tepi jalan atau kios dibenarkan beroperasi dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
Datuk Masidi juga memaklumkan individu yang menerima dos pertama vaksin AstraZeneca boleh membuat permohonan pengecualian syarat lengkap vaksinasi bagi memasuki premis dan untuk bekerja. Bagi pekerja, majikan boleh memohon pengecualian sementara kepada pihak berkuasa tempatan dengan menyenaraikan nama kaki tangan yang terlibat, tarikh pengambilan dos pertama dan jadual tarikh pengambilan dos kedua. Sementara itu, dalam kenyataan sama, Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 Sabah berkata jumlah kes positif baharu COVID-19 di negeri ini semalam kembali mencecah 1,000 kes, iaitu pertambahan 35 kes berbanding 965 kes kemarin. Ia menjadikan jumlah kumulatif kini 196,980 kes. Menurut Datuk Masidi, 232 kes daripada kes baharu adalah pesakit kategori 1, 715 kes kategori 2, 2 kes kategori 3, 7 kes kategori 4, 5 kes kategori 5 dan 39 kes lagi masih dalam siasatan. 95.3% daripada jumlah keseluruhan pesakit membabitkan warga negara. Satu kluster baharu turut dikesan iaitu kluster Mokodor Ranau mencatat 94 kes kumulatif termasuk 43 kes positif semalam. Kluster komuniti itu berpunca daripada upacara penghormatan orang meninggal dunia, manakala 22 kematian dilaporkan melibatkan 10 daerah. Mengenai penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP, Datuk Masidi memaklumkan 30 kenderaan diarah berpatah balik daripada 31,066 kenderaan diperiksa di 65 sekatan jalan raya seluruh negeri. 16 kompaun melanggar SOP turut dikeluarkan. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Kerajaan negeri menerusi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sentiasa menyokong inisiatif dan komitmen negara dalam mencapai matlamat pembangunan mampan melalui pelaksanaan agenda pembangunan mampan 2030. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan berkata, menerusi agenda itu, ia berpotensi mengurangkan ancaman terhadap persekitaran global, meningkatkan taraf hidup dan memperkasa masyarakat sebagai penjaga sumber semula jadi di peringkat awal. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kerajaan Negeri Sabah (AMNYA) menggema inisiatif global dalam melaksanakan rancangan tindakan yang sesuai dalam menyokong matlamat pembangunan mampan dan komitmen Malaysia dalam melaksanakan agenda pembangunan mampan 2030. Datuk Yaakob berkata demikian ketika merasmikan persidangan pengurusan sumber alam dan persekitaran Asia Tenggara kali kelima secara maya anjuran Fakulti Sains dan Sumber Alam Universiti Malaysia Sabah UMS. Sementara itu, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, melalui persidangan ini, para peserta dapat menggabungkan idea dan penyelidikan saintifik dalam mencipta inovasi ke arah pembangunan mampan. The conference is a platform in which participants will present papers, exchange and also discuss idea, network for future research collaboration and publish research work and find out what's new. Persidangan selama 3 hari yang akan berakhir hari ini melibatkan 3 penceramah utama, 59 pembentang dan 16 peserta masing-masing dari Malaysia, China, Thailand, Filipina, Kemboja, Indonesia dan India. Pejabat Mufti Negeri Sabah bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS dan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS akan mengemukakan permohonan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah untuk menambah bilangan jemaah solat Jumaat. Mufti Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar berkata permohonan itu akan dikemukakan dalam tempoh terdekat berikutan terdapat permintaan daripada Jawatankuasa Pengurusan Masjid dan Surau di negeri ini. Jadi insya-Allah dalam 2-3 hari lagi kita akan review
kerana ada permintaan untuk dibuka sedikit lagi supaya SOP itu dilonggarkan sedikit kerana berdasarkan keadaan semasa kita hampir-hampir mencapai herd immunity. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau salah sebuah kedai runcit dan barangan segar di Putatan. Sebelum ini, jurucakap COVID-19 Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun memaklumkan kerajaan negeri membenarkan seramai 300 jemaah untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Utama Negeri berkuat kuasa 17 September lalu. Manakala bagi Masjid Karya, 200 jemaah dibenarkan dan bagi surau pula seramai 50 jemaah. Ibu bapa berperanan penting dalam menunjukkan sikap wajar serta menjadi teladan yang baik kepada anak-anak mereka agar tidak mudah terpengaruh dengan sebarang isu sosial. Menyedari hakikat itu, Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS mengambil inisiatif menganjurkan program kesedaran mengenai isu-isu sosial dan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak. Menurut pengerusi MPWS Datuk Dr. Tarsiah TZ Taman, program secara maya ini memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang cara menangani isu sosial khususnya dalam kalangan anak-anak mereka sendiri. Objektif utama program ini diadakan adalah untuk memberi pengetahuan dan kesedaran mengenai isu-isu sosial kepada ibu bapa ataupun penjaga dan juga tanggungjawab ibu bapa atau penjaga terhadap anak-anak mereka. Antara tajuk dibincangkan dalam program ini, watak diri ibu bapa idaman, penyalahgunaan dadah dan kepentingan dokumen diri yang disampaikan 4 penceramah terdiri pakar akademik dan motivasi. 6 aktiviti melibatkan pelbagai pengisian dilaksana sepanjang sambutan Hari Belia Negeri Sabah yang berakhir 23 Oktober depan, iaitu e-contest, e-workshop, e-talent, e-din, e-economy dan e-sport. Presiden Majlis Belia Sabah MBS Ahmad Farid Sainuri berkata, setakat ini program secara maya itu mendapat sambutan menggalakkan daripada golongan belia seluruh negeri. Capaian yang platform utama kami lah iaitu Facebook Majlis Belia Sabah sudah cecah 100,000 capaian. Dari segi view itu tidak kurang daripada 80,000 views dalam semua program. Itu tidak termasuk program di bahagian-bahagian. Maknanya bahagian pedalaman, bahagian-bahagian daerah yang laksanakan program sendiri kami tidak dapat capture. Sebab itu bergerak serentak. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Keterangan lanjut mengenai aktiviti anjuran MBS dan Kementerian Belia dan Sukan ini boleh melayari laman sesawang rasmi dan laman Facebook MBS. Baik, sekian berita Pagi Sabah. Terus patuhi SOP. Saya Mazrana Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat. Ku di sini mendeklamasikan seluruh hidupku, segenap dimensi yang membutakan mataku. Aku tersasar jauh dari enigma cintamu. Moga kau mengerti apa tersirat di hatiku. Egonya dirimu menguasai seluruh ruang angkasa. Aku berlayar jauh tanpa kibaran layarnya. Di sini ku berpijak teguh di bumi yang nyata.